perkara ini juga tidak akan menjejaskan hubungan dan juga sokongan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Permohonan Datuk Seri Najib itu menjejaskan imej Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan sebagai sebuah komponen di dalam kerajaan perpaduan, di mana Perdana Menteri selaku pengerusi Pakatan Harapan memainkan peranannya di dalam isu ini menurut proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia. Jadi tidak ada isu penyalahgunaan kedudukan ataupun Perdana Menteri cuba mempengaruhi, kerana Perlembagaan Persekutuan menetapkan kewujudan sebuah lembaga pengampunan yang akan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dan kedudukan Perdana Menteri yang tidak boleh mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong. Demikian juga permohonan Zahid Hamidi yang meminta representasi menggugurkan hukuman. Ini juga adalah satu perkara normal dan Datuk Seri Zahid melakukannya berdasarkan kepada proses dan prosedur keadilan mahkamah di Malaysia. Dan perkara ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ramai pemimpin UMNO sebelum ini sewaktu di zaman pemerintahan Perikatan Nasional dan juga pemerintahan Ismail Sabri, misalnya Musa Ahmad, bekas Ketua Menteri Sabah. Beliau dilepaskan daripada semua tuduhannya kerana permohonan beliau itu disertakan dengan bukti baru dan juga alasan yang diperkukuhkan misalnya oleh bekas peguam negara terhadap kes beliau. Apa beza dengan kes Datuk Seri Zahid Hamidi sekarang? Beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai bukti yang baru dan di dalam representasi beliau setebal 200 muka surat itu, beliau kemukakan permohonan itu dengan bukti-bukti baru dan juga fakta yang mungkin boleh menyokong permohonan beliau. Jadi saya fikir perkara ini juga tidak akan menjejaskan hubungan dan juga sokongan rakyat terhadap kerajaan perpaduan yang disertai oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Isu pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes mahkamah sebenarnya itu merupakan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, mana-mana pihak sekiranya mereka cuba nak mempertikaikan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak, saya kira ia seolah-olah merupakan satu tindakan untuk memberi tekanan kepada pihak institusi Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Begitu juga mengenai isu Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Malaysia, yang meminta representasi untuk menggugurkan hukuman dan penyerahan pasport. Saya kira apa yang dilakukan oleh Timbalan Perdana Malaysia tersebut adalah berdasarkan lunas undang-undang dan bukan pun melanggar undang-undang sebab ia adalah sebahagian daripada proses perundangan yang boleh dijadikan pilihan beliau. Jadi, apa-apa keputusan nanti adalah keputusan daripada bidang perundangan dan kehakiman dan bukannya keputusan politik. Jadi, sekiranya ada pihak yang mempertikaikan proses yang dilakukan oleh Zahid Hamidi ini dalam konteks memohon meminta representasi penggugurkan hukuman dan penyerahan pasport, saya kira ia seolah-olah merupakan cuba nak memberikan tekanan juga kepada pihak mahkamah agar tidak melulus. Sedangkan itu kuasa bidang perundangan, bukan kuasa orang politik untuk mempertikaikannya. Sama dengan keputusan dalam konteks isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak, jika ada pihak cuba mempertikaikan, jika
Datuk Seri Najib diberikan pengampunan yang membuktikan kuasa yang ada pada Yang Tuan Agong. Makna kuasa institusi raja itu. Jadi dalam politik ada batas. Jadi perlu mengetahui bidang kuasa perundangan agar mereka tidak terjebak dengan sentimen emosi, walaupun apa yang dilakukan itu berdasarkan proses undang-undang, berdasarkan proses demokrasi dan keputusannya terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan juga di satu lagi yang kes Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi terletak kepada bidang hukum. Tak ada kaitan pun dengan politik.